untuk memakan bishop di F6 dan membuat checkmate. Disebabkan bishop tu tak ada tempat untuk melarikan diri, kita ada queen ke E7. Ini terpaksa dimainkan. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini saya ada satu game yang saya rasa sangat best, sangat bersifat agresif dan korang memang kena tengok game ni. Baik, jadi game ni merupakan satu permainan yang dimainkan oleh Grandmaster yang bernama Ratmir Kolmov. Saya rasa ramai yang belum pernah mendengar nama tersebut. Ratmir Kolmov ni sebenarnya merupakan seorang Grandmaster dari Soviet Union ataupun dikenali sebagai Rusia pada masa kini. Dia ni memang sangat kuat. Dia ni sangat kuat dan juga dia dikenali dengan nama Central Defender. Kenapa? Sebabnya dia pandai menangkis serangan-serangan pihak lawan. Tapi sebenarnya dia ni bukan sahaja pandai defend, pandai bertahan. Dia juga pandai sangat menyerang dan sangat agresif seperti yang kita akan tengok dalam game pada hari ini. Baik, lawannya pula merupakan seorang Grandmaster yang berasal dari Soviet Union juga, iaitu GM David Bronstein. Rasanya semua pernah dengar. Dia sangat famous, sangat tersohor dengan penulisan buku-buku catur dan juga sangat terkenal dengan kebolehan dia untuk membuat ataupun memainkan taktik-taktik yang sangat luar biasa. Dan ramai kawan-kawan dia cakap dia ni super genius. Sebabnya dia pun hampir menjadi juara dunia pada tahun 1951. Jadi kita nak tengok perlawanan antara dua orang ni. Kita ada satu game yang dimainkan di USSR Championship pada tahun 1964. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Ratmir Kolmov, manakala hitam pula dimainkan oleh David Bronstein. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan gerakan pawn ke E4. Kita ada C5, Sicilian Defense, Knight F3, Knight F6, Knight C3 seterusnya dan D6. Kita ada D4 dan pertukaran pawn kat sini. Pawn C makan pawn D dan Knight makan pawn di D4. Kita ada A6, ini merupakan variasi Najaf. Dan seterusnya bishop ke G5. Kita ada E6, F4, satu gerakan yang agresif oleh putih. Bishop ke E7 dan queen ke F3. Ini sebenarnya merupakan teori opening ya. Dan seterusnya kita ada queen C7 kat sini dan putih membuat castling panjang. Perlawanan diteruskan dengan knight B ke D7 dan kita ada G4, satu lagi gerakan yang agresif. Kalau korang tengok kat sini, putih telah melakukan castling panjang. Jadi dia ingin melakukan serangan di sebelah king side-nya kat sini. Manakala hitam pula membuat benda yang sama, iaitu gerakan B5 dengan mencuba untuk menyerang di sebelah queen side, di sebelah sini pula. Jadi dalam posisi macam ni, kita biasanya akan mendapat satu permainan yang menarik. Sebabnya kedua-dua pemain saling bertumbuk-tumbuk. Gitu. Macam Khabib lawan Conor McGregor pula kan. Bertumbuk-tumbuk. Tapi sayangnya Khabib telah pun bersara. Okey, baik. Jadi kat sini kita ada bishop makan knight di F6. Dalam posisi macam ni, satu gerakan yang biasa dibuat ialah untuk knight makan bishop di F6 kat situ. Tapi Bronstein telah memilih satu tindakan yang berani, iaitu pawn makan bishop di F6. Kolmov meneruskan serangannya dengan tolakan pawn ke F5. Kita ada knight ke E5 menyerang queen dan queen lari ke H3. Sekali lagi, Bronstein membuat tindakan yang berani kat sini, iaitu membuat castling. Dalam posisi ini, Kolmov meneruskan dengan serangannya iaitu pawn ke G5. Manakala Bronstein pula membuat benda yang sama iaitu tolakan pawn ke B4 menyerang knight. Jadi inilah apa yang saya maksudkan dengan kedua-dua pemain saling menyerang. Siapa yang cepat, dialah yang menang. Kat sini, Kolmov memilih untuk tidak melarikan knight-nya yang berada di C3 ni. Dia memilih untuk pawn G makan pawn di F6 terlebih dahulu. Sememangnya kalau hitam ataupun Bronstein memakan knight di C3 tu, Kolmov boleh membuat check dengan queen G3. Dan
sememangnya king tak boleh lari sebab queen akan masuk ke G7 membuat checkmate. Jadi knight G6 terpaksa dimainkan kat sini, dan selepas pawn F makan bishop di E7, kita dapat tengok terdapat dua ancaman untuk memakan salah satu piece hitam. Jadi sememangnya salah satu akan mati. Kalau hitam meneruskan dengan gerakan pawn makan pawn di B2 membuat check, king boleh bersembunyi di belakang pawn tersebut tanpa memberi apa-apa masalah. Jadi dalam posisi ini, sememangnya hitam akan kalah kat sinilah. Oleh sebab itu, selepas pawn makan pawn di situ, kita ada bishop makan pawn F6 terlebih dahulu. Rook G1 mengambil file G yang cantik kat situ. King larikan diri dan kita ada queen ke H6. Ancaman demi ancaman yang telah dibuat oleh Kholmov kali ini untuk memakan bishop di F6 dan membuat checkmate. Disebabkan bishop tu tak ada tempat untuk melarikan diri, kita ada queen ke E7. Ini terpaksa dimainkan. Dan dalam posisi inilah seawal gerakan yang ke-17, Ratmir Kholmov telah membuat satu gerakan yang sangat menakjubkan. Korang boleh pause video ni kat sini dan cuba cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Kat sini, Kholmov membuat satu gerakan yang luar biasa yang dikenali dengan nama empty square sacrifice ataupun pengorbanan petak kosong. Biasanya pengorbanan kena ada benda. Contohnya macam lembu ke, kan, duit ke, harta. Tetapi tempat kosong dia korbankan. Macam scammer pula. Iaitu dengan gerakan knight ke C6. Wow. Kita dapat tengok kat sini knight tu sedang menyerang queen dan queen tak boleh melarikan diri. Kalau queen melarikan diri, bishop di F6 ni akan mati dan terjadinya checkmate. Jadi knight terpaksa memakan knight di C6 tersebut, dan sekali lagi empty square sacrifice dibuat iaitu dengan tolakan pawn ke E5. Kenapa gerakan ini dilakukan? Ialah sebab dalam posisi ini kalau bishop tu memilih untuk makan pawn di E5 tu, kita ada sekali lagi tolakan ke F6 boleh dibuat. Dan semestinya queen tak boleh nak makan pawn tu sebab kalau queen makan, queen boleh makan rook di F8 secara percuma dan membuat checkmate. Oleh sebab itu, selepas bishop makan pawn tersebut, kita ada bishop ke D3. Rupa-rupanya pengorbanan knight dan juga pawn dilakukan adalah bertujuan untuk membawa bishop ni ke sini. Dan ancaman checkmate di petak H7 tak dapat dibendung lagi oleh hitam kat sini. Kita kembali ke sini. Kalau hitam memilih untuk memakan knight di C3 ni, ini merupakan satu kesilapan besar. Sebabnya selepas pawn makan bishop di F6, ancaman checkmate di petak G7 serta ancaman untuk memakan queen ni, kedua-dua ni tak boleh nak sama-sama di defend dah kat sini. Betul tak? Jadi ini adalah kalah untuk hitam. Oleh sebab itu, selepas tolakan pawn ke E5 ni, Bronstein memilih untuk memberi balik piece secara percuma, iaitu membuat gerakan bishop ke G5 check. Oleh sebab itu, Kholmov makan sahaja bishop tersebut. Dan kita dapat tengok kat sini serangan masih lagi diteruskan. F6 dimainkan kat sini, membuka ruang untuk queen membuat defend, membuat pertahanan kat situ. Kita ada pawn makan pawn E6, menyerang queen dan queen lari ke F7. Seterusnya, rook melarikan diri ke G3 dan kita ada pawn makan knight di C3. Bishop ke C4 seterusnya, menyerang pawn yang berada di E6 kat situ. Kita ada pawn C makan pawn B2 check dan king menyembunyikan diri di belakang pawn. Seterusnya, knight ke D8 dan rook di G1 membuat double rook dengan ancaman untuk rook masuk ke G7 dan seterusnya membuat checkmate di petak H7. Oleh sebab itu, rook A7 dimainkan membuat pertahanan kat situ. Dan kita ada tolakan pawn yang bagus kat sini iaitu D7. Kenapa? Untuk sekali lagi memperbaharui ancaman rook masuk ke G7. Oleh sebab itu, rook terpaksa makan pawn tersebut dan kat sinilah Kholmov membuat gerakan yang bagus sekali lagi. Korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan beliau seterusnya. Ya, gerakan yang cantik yang bagus kat sini ialah untuk pawn F makan E6 membuat serangan fork kat situ. Oleh sebab itu, knight terpaksa makan tersebut dan selepas bishop makan knight tu, kita dapat tengok kat sini bishop tu sedang menyerang queen. Sememangnya queen tu tak boleh nak lari ke tempat yang salah. Sebab kalau dia lari ke tempat yang salah, rook ni akan menjadi free dan checkmate.
Kalau dia lari ke E7, contohnya, rook boleh masuk pula ke G8 membuat check, dan selepas pertukaran rook dilakukan, kita dapat tengok checkmate akan terjadi. Oleh sebab itu, selepas bishop makan E6 ni, Bronstein telah membuat satu gerakan yang terpaksa, iaitu rook ke D1 membuat check. Mengalihkan rook di G1 tu makan rook di D1. Selepas tu, bishopnya memakan bishop di E6. Dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa putih ataupun Kholmov telah mempunyai kelebihan dari segi nilai buah. Dan dia teruskan permainan dengan king makan pawn di B2. Rook membuat check B8, king masuk ke A1 dan seterusnya bishop makan A2. Kat sini, rook G ke D3 dimainkan dengan ancaman untuk rook masuk membuat checkmate. Kat situ, tiada apa yang boleh dilakukan oleh hitam kat sini kecuali queen ke E7 mengawal petak tersebut, dan selepas queen makan bishop, queen membuat check dan rook block di B3. Kita dapat tengok kat sini Kholmov telah memenangi perlawanan ini dan Bronstein telah pun menyerah kalah. Jadi ini merupakan satu game yang telah menunjukkan betapa hebatnya serangan yang Kholmov telah lakukan, serangan yang sangat agresif dengan melakukan berkali-kali serangan ataupun idea empty square sacrifice. Memang merupakan satu permainan yang sangat bagus. Dan Radmil Kholmov ni sebenarnya tak pernah pun keluar dari Rusia. Dia hanya bermain di dalam tu atas faktor keselamatan. Dan kalau dia bermain di luar negaranya, contoh pergi ke Amerika Syarikat ke Eropah ke, saya sangat pasti namanya akan lebih dikenali ramai. Jadi itulah game kita pada hari ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video menarik yang lain. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.